Adakah kerajaan Anwar Ibrahim sudah sampai ke penghujung jalannya? Hari pertama sidang parlimen baru sahaja bermula dan Perdana Menteri sendiri memberi isyarat yang paling jelas. Jika ada yang mahu jatuhkan dia, silakan bawa undi tak percaya dan dia akan benarkan ia dibahaskan serta merta. Nah, ini bukan main-main lagi. Adakah Anwar sedang menggertak ataupun dia benar-benar bersedia kehilangan jawatannya? Jangan kemana-mana, ini bukanlah sekedar politik biasa. Ini mungkin menjadi detik paling genting dalam sejarah Malaysia moden. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Sahabat sekalian, pagi ini negara kita sekali lagi digegarkan dengan kenyataan yang sangat berani dan terbuka dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam satu himpunan bersama kaki tangan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya, Anwar menyatakan bahwa beliau tidak akan menghalang mana-mana usul undi tidak percaya yang dibawa terhadapnya di Parlimen. Malah, katanya, dia sendiri telah berbincang dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk memastikan bahwa sekiranya usul itu dibawa, ia akan dibahaskan serta-merta dan bukan ditangguhkan ataupun disorokkan seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Anwar berkata dengan nada yang cukup yakin, "Saya beritahu speaker, kalau ada usul, maka undian akan dijalankan hari ini. Hari ini hari pertama sidang parlimen. Saya tunggu usul undi tak percaya. Kalau ada majoriti, silakan." Nah, tegas beliau lagi, meskipun pembangkang berterusan mendesaknya untuk meletakkan jawatan, beliau percaya kerajaan perpaduan pimpinannya masih kukuh dengan sokongan majoriti 2/3 di parlimen. Kita tahu bahwa dalam peraturan Parlimen Malaysia, urusan kerajaan akan sentiasa diberikan keutamaan. Ini bermaksud jika seorang ahli parlimen biasa, terutamanya dari pembangkang, mahu membawa usul undi tidak percaya, besar kemungkinan ia akan diletakkan terlalu jauh ke bawah dalam aturan mesyuarat dan tidak sempat dibahas, seperti yang berlaku pada zaman Najib Razak dulu. Ketika itu, banyak usul undi tidak percaya hanya menjadi hiasan dalam kertas aturan mesyuarat, namun tidak pernah sampai ke perbahasan. Namun sekarang, dengan Anwar sendiri sebagai Perdana Menteri dan juga Ketua Dewan Rakyat, beliau sebenarnya berkuasa penuh untuk memberikan laluan kepada usul tersebut. Termasuklah jika ia dibawa oleh ahli parlimen pembangkang. Mari kita imbas kembali. Selepas Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri pada Desember 2022, beliau sendiri pernah membawa usul undi percaya di Parlimen bagi membuktikan bahwa beliau mempunyai sokongan majoriti. Pada masa itu, beliau memenangi undian tersebut dengan mudah melalui undian suara, tanpa perlu undian belah bagi. Itu memberi isyarat bahwa pembangkang pada ketika itu belum bersedia untuk mencabar kedudukan Anwar secara terbuka. Kini, selepas hampir 2 tahun, suasana sudah berubah. Perikatan Nasional semakin lantang. Mereka sedang menggerakkan siri himpunan rakyat dengan tema Turun Anwar bagi menekan Perdana Menteri agar meletakkan jawatannya. Himpunan utama dijangka berlangsung Sabtu ini dan mereka menyasarkan kehadiran sehingga 300.000 peserta. Namun begitu, pihak polis hanya menjangkakan kehadiran sekitar 10.000 hinggalah 15.000 saja. Adakah ini petanda bahwa gelombang rakyat terhadap Anwar semakin kuat? Atau adakah ini hanya satu persepsi ciptaan untuk menekan kerajaan perpaduan? Apa yang lebih menarik adalah sikap Anwar sendiri. Beliau kelihatan tidak goyah, tidak defensif, malah seolah-olah mencabar pembangkang untuk mencoba nasib mereka secara rasmi di parlimen. Ini memberikan gambaran bahwa beliau cukup yakin dengan kekuatan sokongan yang dimilikinya, terutamanya selepas beberapa siri pengumuman proyek mega, kenaikan peruntukan kepada Sabah dan Sarawak, serta kerjasama erat dengan GPS dan juga GRS. Tetapi, dalam konteks politik Malaysia yang penuh dengan liku, sokongan hari ini tidak semestinya bertahan esok.
Tambahan pula, terdapat desas-desus bahwa beberapa ahli parlimen kerajaan sendiri sedang membuat pertimbangan di belakang tabir. Beberapa pemerhati politik menyebutkan bahwa jika PN benar-benar serius, mereka mungkin akan coba menggerakkan usaha silent negotiation ataupun langkah serambi seperti mana langkah Sheraton dahulu. Dan disinilah kita perlu persoalkan. Adakah kenyataan Anwar ini benar-benar tanda kejujuran demokrasi ataupun sekadar strategi untuk mendiamkan suara pembangkang? Dengan membenarkan undi tak percaya, Anwar mungkin mahu menamatkan terus desakan tersebut agar ia tidak terus dimainkan di media sosial dan juga ceramah-ceramah pembangkang. Tetapi jika pembangkang gagal membuktikan sokongan mereka, bukankah ini akan menjadikan mereka kelihatan lemah dan gagal? Atau mungkinkah ini adalah satu perangkap halus dari Anwar untuk mengenal pasti siapa dalam kerajaan yang benar-benar setia dan siapa yang mungkin berpaling tada? Dan soalan yang lebih besar, adakah rakyat masih yakin dengan kerajaan perpaduan ini? Atau rakyat sedang menunggu satu perubahan yang besar, satu tsunami politik yang baru? Jadi, persoalannya sekarang kawan-kawan, bukan hanya tentang sama ada Anwar akan jatuh, tetapi siapa yang sedang bersedia untuk bangkit. Apakah pembangkang sudah cukup kuat ataupun ini hanyalah satu permainan persepsi? Dan jika benar-benar berlaku undi tak percaya, adakah kerajaan perpaduan mampu bertahan? Atau kita bakal menyaksikan satu lagi babak dramatis dalam sejarah politik Malaysia? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di bawah. Patutkah Anwar dicabar melalui undi tak percaya? Atau adakah ini semua hanyalah sekadar sandiwara politik semata-mata? Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk terus mengikuti setiap detik panas politik tanah air kita. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya, di mana politik bukan sekadar cerita, tetapi medan pertempuran yang sebenar. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih.